Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan, satu perkara yang bukan mudah untuk pagi-pagi dengan ceramah agama, dan tak ada siapa nak sediakan masa untuk pagi-pagi hari bekerja ni untuk dengar ceramah. Sebab dalam kepala tu nak pergi kerja cepat. Mereka akan bergegas hantar anak sekolah, dan kalau mereka nak dengar ketika memandu anak ada. Jadi tentu sekali tak dapat dengar dengan tumpuan dan perhatian. Itu bagi mereka yang faham lah. Dia boleh dengar dengan ketika memandu, macam Abu dan Rizal. Tiap kali saya telefon dia, kau dengar tak ceramah ni? Tak berapa dengar ni. Mula dengar, lepas tu sibuk nak pergi kerja. Itu keadaan dua orang kat Brunei. Yang lain tak ada lah kat Brunei. Yang lain semua sama ada tidur, sibuk siap-siap pergi kerja, hantar anak sekolah. Berpagi-pagi dengan kerja dunia, sampailah ke malam. Siapa berpagi-pagi dengan kerja dunia ni, dia akan terus sampai malam sibuk dengan kerja dunia. Susah nak menanggalkan diri daripada kerja dunia ni. Sebab dia dah start dengan kerja dunia. Susah nak berhenti. Dia akan terus sampai malam. Dan tidur dengan mimpi dunia. Dan besok bermulalah hari yang kedua pula, ketiga, seterusnya. Sampailah dia mati. Tak ada masa diberi. Jadi kadang hari Ahad lah ada ceramah pagi masjid. Adalah sebahagian yang duduk dengar dengan tak berapa tumpuan dan tak tahu apa yang dia dengar. Ceramah tu pula ceramah yang ikut dan ceramah. Tak ada maksud. Ceramah tentang cita-cita agama, tentang iman, tentang Allah, kebesaran Allah, tak ada. Tentang tauhid, tentang akidah. Dalam sekali seminggu ceramah tentang Allah, akidah ni tak ada. Ceritalah kejap hal semayang, kejap hal puasa, kejap hal masturat lah, wanita, macam-macam bab lah dalam agama, tapi bukan tentang Allah. Manalah dah lah tak dengar tentang Allah, buat dakwah, gas rumah ke rumah, cakap kalimah pun tak ada. Tiada berkuasa melainkan Allah, tak ada. Cakap tiada yang beri faedah, bahaya melainkan Allah, tak ada. Apa dibuat? Cakap dunia. Satu orang itu akan bercakap tentang apa yang dia buat lah, kerja dia. Kalau kerja dia jual kuih, dari pagi lah cerita kuih.
Kalau kerja dia finance, dari pagi lah cerita duit. Kalau kerja dia lalalo, lalamu, dari pagi lah kerja hal macam mana nak hantar. Apa kerja dia, itulah yang menjadi perbualan panas dia. Kalau dia petani, itulah fikir dia dari pagi sampai malam. Tak ada dia nak cakap tiada berkuasa melainkan Allah, tiada beri faedah melainkan Allah, tiada beri bahaya, tak ada. Cakap main-main pun tak ada. Macam Hanzalah kan, dia cakap main-main. Sebab dia buat kerja ni, cakap betul-betul tak ada. Sampai hari ni tak masuk. Mak sebagai Tuhan tu belum keluar. Syaitan tak mahu Tuhan mak tu keluar. Jadi Allah perintah dia buat satu perkara yang mak dia tak suka. Dia nak ikut mak dia, ikut Allah. Kalau dia ikut mak dia, gagal lah dia. Itu dugaan Allah lah. Nak keluarkan mak sebagai Tuhan tu, Allah duga dia buat satu perkara yang mak dia tak suka, tapi Allah suka. Dia nak buat tak? Yang Allah suka atau dia ikut mak dia? Jadi sekarang dia melambatkan perintah dia. Sampailah satu masa dia tak dapat buat lah. Satu orang cinta bini dia, dia ikut apa bini dia cakap. Allah suruh ceraikan dia. Dia nak ikut tak? Dia tak nak ikut. Jadi manusia ni, dia orang rosak bila mereka dalam hati tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab apa tak ada? Tak cakap. Tak cakap apa? Cara Nabi cakap. Iaitu di lorong-lorong, di jalan-jalan, di rumah-rumah, jumpa orang yang belum Islam, ajak dia kepada percaya tiada Tuhan maka Allah, berkuasa maka agama. Pada yang Islam, ingatkan dia apa maksud kalimah yang dia dah ucap. Ini dia tak cakap. Dan dia tak cakap dengan niat nak suka kau. Jadi manalah mau ada dalam hati dia kalimah. Tentu langsung tak ada lah. Dan inilah yang berlaku pada hampir semua orang kat dunia ni. Berapa ekor sangat yang buat kerja ni kat dunia? Berapa ekor? Habis korang seluruh dunia berapa ekor? Berapa? 20. Apa? 20. Mana ada 20? Dekat Brunei 2. Bengkulu 3. Sini dengan Amri lagi baru nak start. Dengan Zaidi berapa? 16. Itu pun tak betul ya. Sebab tu sepanggil ekor. Ekor tu haiwan. Orang baru manusia. Berapa ekor? Panggil ekor sebab apa? Masih haiwan lagi. Jadi tuan-tuan yang mulia, manusia ni dia dah cakap kalimah ni. Kita suruh dia cakap, dia tak nak. Orang jemaah tabligh dulu, saya suruh dia cakap, dia tak nak. Dia tak nak cakap. Yang kata saya buat usaha baru. Nasuhah tu buat baru daripada apa Nizamuddin tunjuk. Nizamuddin tak ada suruh kita cakap kalimah ni. Dia ikut Nizamuddin. Nizamuddin Tuhan dia. Dia bukan Allah, Tuhan dia. Orang jemaah tabligh ni. Jemaah tabligh ni, elders dia dekat Nizamuddin tu lah Tuhan dia. Macam mana orang Yahudi, Rabai dia Tuhan dia. Dia ikut cakap Rabai, tak cukup cakap Allah. Orang tabligh tu lah cakap, dengar cakap elders dia. Dia tak dengar cakap Allah. Sebab tak baca Quran pun, tak tahu pun. Saya yang Allah bagi faham dia, bagi tahu dia, tak nak.
Dia orang attack saya. Saya tahulah dia orang buat tu sebab mereka jahil atau sebab mereka nak kuasa. Sebab bila attack saya, dia orang boleh tanggalkan saya dari kuasa. Dia orang pula boleh ambil tempat saya. Sebab saya orang yang kelihatan berkuasa lah dalam tabligh. Sangat diminati, sangat ramai yang suka. Sangat suka, ramai yang suka dengar ceramah saya. Sehingga mereka pun tak boleh berceramah dah. Jadi mereka sama ada jealous, cemburu, atau memang mereka jahil. Kalimah ni bukan Islam. Yang itu yang sangat menghairankan saya tu. Macam mana dia orang faham cakap kalimah ni bukan Islam? Mereka sedia tak nak cakap kerana nak ikut Tuhan mereka, elders mereka di Nizamuddin. Saya cukup hairan saya. Saya ingat tabligh ni mengajar benda betul, rupanya benda salah. Benda betul cakap pun dia kata salah. Cukup hairan saya. Saya cukup hairan. Jadi usaha yang saya anggap bagus selama ni punya sangat tak bagus. Kalimah pun dia tak nak cakap. Berya-ya dan tak nak cakap. Bila orang cakap kalimah, dia cakap ni Nasrah. Bila cakap kalimah, dia kata ni Nasrah. Apalah dia orang. Jadi sampai hari ni orang tabligh tak nak cakap kalimah. Bila orang tabligh tak nak cakap kalimah, maknanya banyak orang yang tak mau cakap kalimah ni. Sebab apa tak mau cakap kalimah ni? Sebab syaitan dah bagi tahu dah pada Nabi, aku binasakan mereka dengan dosa dan maksiat. Maknanya aku binasakan mereka dengan ajak mereka lah buat dosa dan maksiat. Mereka binasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Jelas hadis tu. Ini tak ada palsunya. Tapi walaupun mereka baca hadis tu, mereka tak nak ikut. Rashidi kalau dia tak jadi driver saya, dia ikut tu. Dia pun tak suka cakap kalimah. Tapi kerana dia jadi driver saya, popular lah suka. Jadi driver kan, lepas tu jadi nurse. Dengan jadi nurse saya dapat juga dia girlfriend, bini, kan? Si Rashidi dikuatiri dia punya niat tu. Ada tak? Ha? Niat Rashidi tu dikuatiri tak? Jadi Rashidi tu tak usah lah action sangat. Dia nak cakap kalimah. Kalau dia tak ikut saya jadi driver saya dan saya punya jururawat, nurse, tak nak dia cakap kalimah tu. Dia akan ikut jemaah tabligh, kan? Jemaah tabligh ramai tak nak ikut. Jadi banyak orang dia ikut yang ramai. Dia tak nak ikut yang benar. Jadi sampai kali jemaah tabligh tak cakap kalimah. Tak ada. Yang belajar dengan saya je nak cakap kalimah. Jadi dia orang, aku biarkan je lah. Dia orang tak nak. Jadi usaha jemaah tabligh tu bukan usaha taiman. Kalau dia cakap, lepas ni ada majlis iman amal. Apa majlis iman amal? Kalimah tak mau cakap. Mereka tu macam orang bodoh saya rasa. Bodoh pun tidak. Banyak hafiz Quran, hafal hadis Quran. Rupanya menghafal aja kerja dia. Faham tak ada. Allah tak bagi dia orang faham. Bagi menghafal. Kitab menghafal, Quran menghafal, hadis menghafal, itu je lah. Faham tak ada. Jadi orang tabligh ni faham tak ada. Cakap kalimah yang dibuat oleh semua Nabi-Nabi, yang dalam Quran tu setiap lain kalimah. Hampirlah semua. Semua itu. Seluruh Quran ni tafsir kalimah lah. Kalau kamu nak tahu. Sebab itu surah Ikhlas tu, surah Qul Huwallahu 1/3 Quran. Maknanya Quran ni tafsir kalimah tu. Tak ada tafsir lain. Dengan izin Allah saya dah tulis tafsir ni. Habislah tafsir Quran. Saya tahulah. Seluruh Quran tu kalimah tuan. Hampir. Sikit je hukum-hukum tuan.
Kul wallahu satu parti je Quran. 3 kali baca pahala semacam baca seluruh Quran. Kalau Sufyan tu malas sangat nak baca Quran, 3 kali sebelum tidur dah habis Quran. Pahala je lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, orang tabligh, orang Islam umum tak suka cakap kalimah. Semua orang lah tak suka, bukan orang Islam. Kenapa mereka tak suka sangat sebut nama Allah yang buat dia orang tu? Sebut nama Allah yang mencipta dia, kan? Yang buat connect dia tu, yang dia sedap sangat bersetubuh. Tahu Yazid kerana seronok connect dia, dia tak mau ikut perintah Allah. So ceraikan bini tu, tak nak. Nanti connect dia nak masuk kat mana, dia kata. Begitu sekali manusia ni suka lazat dan tak suka yang benar. Kenapa? Kalimah ni tak lazat cakap dia. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Saya lazat lah. Saya dah sampai tahap lazat cakap kalimah ni. Tapi umum manusia tak suka. Dia orang suka itu, masuk benda, masuk connect dia dekat lubang bini dia, atau lubang perempuan apa, bini ke tidak. Itu dia suka lah. Itu paling dia suka sekarang. Jangan tipu saya. Jangan cakap geli-geli. Itu semua popular. Allah SWT kalau bukan benda ni yang manusia suka, dia tak bagi tahu dalam syurga banyak bidadari. Kan? Sama ada kita mau terima tidak, that is a fact. Islam bukan agama seks. Allah bagi tahu benda yang manusia ni suka. Tentulah kat syurga itulah yang antara perkara yang Allah bagi tahu akan ada. Sebab itu yang dia suka. Tapi mengaku tak suka. Macam Hanzalah, bila cakap benda tu geli-geli. Betul ke dia geli? Macam dia macam tak suka sangat. Betul ke? Atau pura-pura? Jawab. Pura-pura. Sebenarnya itulah yang dia nak. Kalau bukan itu Allah, manusia nak, tak ada dalam syurga tu Allah nak buatnya. Allah bagi tahu bidadari syurga tu ciptaan khas dia tau. Special creation. Special creation. Allah mencipta, tapi bidadari itu ciptaan Allah yang special. Perkataan special itu menunjukkan satu ciptaan yang sangat luar biasa. Dan Allah bagi tahu sikit je, dia sentiasa dara, virgin. Semua orang bila nak kahwin, suka nak kahwin dengan janda atau dengan anak dara yang virgin. Mana satu? Kenapa? Kenapa dia suka virgin? Tak, sebab dia dara lah. Apa kau kata Anzal? Sebab bukan fresh. Alah, fresh pula. Masalah nak kahwin dengan anak dara ni ialah Sufyan kahwin dengan anak dara tua. Tapi benda tu ketat ya kan. Allah buat bidadari tu walaupun penghuni bidadari masuk dia tetap virgin, tetap dara. Macam mana boleh buat macam tu tuan? Itu yang special tu. Itu maknanya special, tak boleh tu. Kat dunia ni Allah buat perempuan bila dah tua dah orang tak ada nak kahwin sebab tak ada dara kan. Kalau nak baiklah yang dara. Jadi yang tua-tua tu dia tak masuk depan, dia masuk belakang sebab nak ketat. Jadi ni semua nak lazat lah. Manusia ni suka lazat. Yang kedua Allah bagi tahu kat syurga buah-buah lah,
Apa sedap sangat buah-buah banding dengan itu. Lepas tu makanan, burung-burung nak goreng terus siap, air, arak, itu yang Allah cerita. Tapi Allah bagi tahu bidadari, pokok buah tu buka yang bidadari keluar. Aduh. Untuk dia banyak bidadari tu. Makin tinggi syurga, makin ramai bidadari. Bukan 100 dua, berjuta. Dan satu kali bersama bidadari, dia punya lazat tu dia tak nak berhenti. Lazat dia tu, bersetubuh tu, bukan macam dunia ni. Nanti Rashidi Anzala dia ingat lazat sangat kan. Dia dah kahwin dengan janda, dah dara tak ada. Lubang tu pun dah besar. Dia macam masuk gua. Ada satu Haji Alias tu kan, dia askar, dah meninggal arwah. Dia pergi Australia. Salah satu perkara yang dia buat itulah kan. Kita Mat Saleh tu dah banyak sangat orang masuk. Dah besar dah. Lubang macam gua. Jadi macam itulah nanti Anzala masuk. Aduh, tak sedap. Geli. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia ni suka lazat dan tak suka yang benar. Tapi manusia kalau ikut apa dia nak kat dunia ni, dia tak jadi betul. Rosak, dia masuk neraka. Apa lazat dapat? Masuk neraka ada bidadari? Mana ada? Benda tu ada? Tak ada. Sufian mesti tak dapat lagi lah masuk neraka. Dapat apa? Api. Buah zakum. Mana ada sedap? Makanan tak ada, minuman tak ada, arak yang tak memabukkan tak ada, semua tak ada. Yang ada api. Sebab manusia akan diseksa. Mereka yang dalam dunia pilih lazat. Asyik bersetubuh dengan mana perempuan pun. Makan, minum, kerja dunia. Atau dengan perempuan lain, tak ada dengan bini. Hari-hari bersetubuh. Apa lagi? Itulah lazat. Nak. Dan tak nak anak, makan kontrasepsi. Jaga anak tu susah. Banyak kerja. Dia tak nak anak. Nak bersetubuh. Anak tak nak. Ada kawan dia tak nak anak. Sampai sekarang pun mandul. Tapi bersetubuh dia tak boleh tahan. Mesti nak. Sampai bini dia tak nak. Dia terpaksa melancap. Masturbate. Jadi begitu manusia suka bersetubuh. Amalan lazat. Nah, tapi kalimah, dia tak suka. Cakap kalimah, dia tak suka. Apa lagi nak supaya kalimah masuk dalam hati dia dan taat perintah Allah, tak suka. Jadi manusia ni dalam dunia ni dia nak lazat aja. Sebab itu dia masuk neraka. Mereka yang nak buat benda lazat ni, makan, minum, kerja tu dia tak suka sebenarnya. Tapi kerana nak duit, kerana kau tak ada duit, tak dapat lazat. Terpaksalah bekerja. Macam Samad, terpaksa bekerja. Samad suka kerja. Kerja Samad pagi, dia kena pergi kuliah, malam. Kadang kat sini sampai pukul 7 balik. Ada hujan. Suka Samad? Cakap? Tak suka. Kenapa kau kerja? Dapat duit. Dapat duit. Kenapa nak dapat duit? Sebab nak benda lazat lah. Apa lazat Samad tu? Sebulan 2 kali je. Jadi dia terpaksa beli plastik untuk buat lazat. Kan? Patung. Bukan patung. Toy. Jadi tuan yang mulia, manusia tak suka kerja. Tipu orang yang suka kerja tu. Kecuali orang gila lah.
Dia orang paksa dia orang kerja. Sebab belakang kerja tu ada duit. Di belakang duit tu ada lazat. Allah bagi tahu manusia ni suka lazat. Jadi Tuan tengok diri Tuan sekarang. Apa Tuan suka? Kalau suka lazat, mana neraka. Kalau Tuan suka yang benar, yang tak lazat, itu orang syurga. Jadi paling tak lazat sekali kalimah tu lah. Dengar pun tak suka, cakap lagi tak suka. Hai cakap, minta maaf. Hakim tu, dia dah belajar sini. Buat gas cakap kalimah, dia mana nak cakap kalimah? Kalau dia gas pun tak. Supian seminggu sekali je. Tak larat dia nak hai-hai. Saya pula suruh dia orang hai-hai, cuti mati saja. Tak ada nak mengamalkannya. Jadi mereka kena tahu sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Yang suka lazat, yang tak suka cakap kalimah dia orang ni orang salah. Dia orang ni orang jahat. Orang yang tak suka cakap Allah. Mana Allah nak suka dia? Allah SWT kerja paling suka, kerja mengajak orang kepada dia lah. Mengajak orang kepada dia, takkan cakap dunia pula tak. Pergi jumpa orang, macam orang tabligh, cakap-cakap dunia. Konon nak buat orang tu suka, lepas tu boleh ajak dia keluar 3 hari. Macam ini memang usaha, bukan usaha taiman sebenarnya. Tapi dia orang panggil, tipu dia usaha taiman. Mereka punya gas iman tak boleh naik. Kalimah tak cakap. Sampai mati buat gas. Kalimah mana masuk. Mereka pergi khususi gas. Orang yang mereka suka cerita Kakuzari, Istimak sana, Maulana sana. Cerita macam mana dia keluar 40 hari. Itulah cerita dia. Supaya orang tu suka keluar 3 hari. Dia orang ingat keluar 3 hari tu cukup lah. Berjaya lah. Mereka tak mau betulkan diri dia orang. Kata dakwah untuk diri kita. Kalau kita cerita dunia kat orang tu bukan untuk diri kita. Itu musnahkan diri kita. Kalau untuk diri kita, kita mau kalimah tu masuk dalam diri kita. Kita mesti mau cakap kalimah. Bukan mau cakap dunia. Bukan mau cakap Kalkuzari, Palpura itu semua inilah itulah. Ini cara orang bukan buat usaha agama tu. Kalau buat usaha agama, usaha Nabi, tak ada cakap lain jumpa orang. Cakap kalimah. Pada raja cakap kalimah. Nabi Ibrahim cakap pada Namrud kalimah. Musa kepada Fir'aun cakap kalimah. Mana ada cakap lain? Tak tahu ke orang tabligh? Musa cakap kalimah, Muhammad cakap kalimah, semua cakap kalimah. Tiba-tiba dia orang tak suka. Ini elders tak buat. Nampak sangat dia bertuhankan elders dia. Jadi orang bertuhankan elders ni orang musyrik. Macam orang Yahudi, musyrikin. Jadi kalau kita mahu menjadi orang beriman, beramal soleh, kalimah mau ada dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu. Untuk dia berada di hati kita ke tahap yang mahu, bila kita buat dakwah, kita boleh cakap lain. Cakap benda betul. Yang paling betul kalimah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan. Kita pula tak suka. Jadi kalau buat kerja dakwah ikut suka kita, mana boleh jadi? Jadi benda yang benar ni saya bagi tahu dia orang tak suka. Yang tak suka tak apalah, takkan saya nak bertengkar pula dengan dia. Saya bagi tahu dia orang, kau tak nak tak apa. Kau nak lari dari saya, lari lah. Saya dah ajar kamu cakap kalimah, kamu masih kata saya syirik. Saya mengajar dia cakap kalimah, dia orang kata saya syirik. Sebab saya ada alat. Bodoh. Bodoh otak. Saya tak percaya pada alat tu. Saya percaya pada Allah. Alat tu asbab untuk saya tahu apa Allah mahu. Itu aja. Apa pula dia syirik pula. Dia orang buya-ya cakap saya syirik. Aduh. Dia orang tu yang syirik. Otak tak ada. Dia orang lari. Ramai lari dari saya. Ratus. Tak nak ikut lagi. Betapa syaitan berjaya. Berjaya menghalang mereka dia cakap kalimah. Syaitan dah naik pekak telinga dia. Kat Greenwood satu hari, banyak orang buat gas cakap kalimah. Dia tak boleh tahan. Sekarang ni bukan saja pada orang Islam cakap kalimah. Dia orang dah nak cakap pada bukan Islam. Mampus aku.
Beria-ia dia usaha untuk meyakinkan semua yang ikut saya dulu bahawa ini syirik. Ada pula syirik, benda yang kalimah nampak sangat, dia orang tak tahu apa syirik, apa iman, tak tahu. Saya ajar dia cakap kalimah, saya pula dia kata syirik. Yang dia orang betul. Oh, dia orang tak syirik. Amir Dr. Naswar syirik, ajar kita cakap kalimah. Dr. Naswar tu mengajak kepada diri dia. Mengajak pada diri dia, apa saya mengajar kamu cakap kalimah? Kau otak bodoh semua. Itu semua dia orang bodoh tu. Dan mereka tu tak ikhlas ikut saya, sebab itu Allah keluarkan dia. Allah tak mau terima dia orang dalam kerja yang betul. Mereka tu dihalau oleh Allah. Sebab itu dia orang sekarang tak tahu ke mana. Kalau dia orang betul sangat, tentu mereka jadi lebih baik. Kenapa saya bertambah baik? Dari tak boleh tafsir Quran, boleh tafsir Quran. Dari tak boleh ceramah seluruh dunia. Kenapa saya tambah baik, dia orang tambah buruk? Maknanya saya betul, dia orang salah. Tak boleh terima lagi. Dengar dah tahu salah, bukan nak taubat, degil juga. Jadi mereka yang telah diberi oleh Allah tanda-tanda, kata Allah, alamat, mukjizat, masih lagi kekal dalam tidak percaya pada Allah ni, dan masih lagi kekal tidak mau taat ni, mereka tu orang yang orang yang wicked, ataupun mereka tu orang yang sangat jahat lah. Allah bagi tahu orang ni sangat wicked. Wicked ni bukan wicked saja, wicked orang buruk. Sangat wicked ni sangat buruk lah. Diberi tanda-tanda semua, masih lagi kekal, tak mau beriman. Macam orang Yahudi, dah tahu tanda lagi sekarang, macam tanda dah dibagi oleh Allah pada mereka, buat saya, masih lagi tak mau ikut, masih lagi lari, degil. Itulah orang yang sangat buruk. Jadi orang sangat buruk ni tak boleh masuk syurga, mesti masuk neraka punya. Ya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, bukan cerita Nabi-Nabi tu hanya cerita waktu zaman dia, sekarang pun cerita tu masih relevan, tetap relevan. Nak? Orang yang tak mau cakap kalimah ni, orang yang berkawan dengan syaitan lah. Syaitan tak suka kita cakap kalimah. Bila kita cakap kalimah, Allah ampun dosa kita dengan syarat dia ikhlas. Mana dia nak ampun dosa kita? Allah, mana syaitan mahu dosa kita diampun? Kita cakap kalimah saja, dosa ampun, gugur. Semua dosa tau. Mana dia nak? Bila kita istighfar, dosa kita ampun. Itu sebab syaitan kata, aku dimusnahkan dengan kalimah dan istighfar. Bila kita sebut kalimah dan istighfar, dosa ampun. Dia mana nak? Dia mahu kita buat dosa. Dia mahu Hanzalah ni buat dosa. Macam mana nak rosakkan Hanzalah? Apa cara dia, Hanzalah? Kau dengar tak ceramah saya? Sebab itu kamu kena dengar. Kalau kamu tak dengar, tak ada faedah. Cara syaitan hancurkan kita, ajak kita buat dosa. Jangan cakap kalimah, jangan istighfar. Ada orang salah faham pula, dia pergi zikir pula, la ilaha illallah. Dia bukan mau zikir la ilaha, mau cakap kalimah macam Nabi cakap. Itu power. Itu syaitan tak boleh tahan. Tapi syaitan dia tipu juga. Orang yang cakap kalimah, engkau cakap masa gas saja 45 minit. Lepas tu kau cakap dunia. Apa kau nak cakap, kau cakap lah. Supaya kumpul dosa lagi. Itulah dia tipu. Dia tak habis-habis menipu orang. Dia tak nak orang tu cakap kalimah dia pagi sampai malam. Ini tak boleh. Kalimah ni perkataan yang sangat tinggi. Tak ada benda tinggi lagi dari kalimah ni. Inilah yang Allah mahu, kita percaya dengan Tuhan yang satu, tak ada Tuhan lain. Qul huwallahu ahad tu sikit ayat, tapi 1/3 dia punya pahala Quran tau. Dia sebab bercakap tentang Allah tu satu. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah melainkan Allah. Allah suka ni.
Gugur semua dosa. Tak nak. Kita tak nak. Elders tak suruh. Aduh. Bodoh kan lah. Bodoh. Sangat bodoh ikut syaitan. Siapa yang membelakangkan Quran, membelakangkan Nabi, membelakangkan Rasul, mereka tu sesungguhnya telah menganiaya diri mereka sendiri. Jadilah mereka bersahabat dengan syaitan, masuk neraka. Jadi kalau kita nak berlawan dengan syaitan, kita tak mau buat gas, cakap kalimah. Mana bukan kita nak melawan dia, berkawan dengan dia. Kita nak berkawan dengan dia, jangan cakap kalimah. Jangan buat gas, cakap kalimah. Jangan ajak orang ucap kalimah. Jangan ingatkan orang tentang kalimah. Jangan ajak orang taat perintah. Dan kita jadilah kawan syaitan. Dan syaitan tidak bukan kawan kita, musuh kita yang nyata. Apa dia buat? Dia buat dosa. Dia ajak kita buat dosa. Dia buat, jangan buat gas. Kamu dulu 2 kali, 3 kali buat gas, sekarang sekali je. 10.5 je. Lain waktu kamu jangan buat gas. Dia tu. Kalau yang buat gas, jangan buat betul-betul. Jangan buat ikhlas. Buat waktu gas saja. Lepas tu kau cakap lah, bukan nak buat dosa lah. Dia tak mahu kita buat kerja ni betul-betul. Sebab dia musuh kita yang nyata. Dia tak mahu. Melainkan kita masuk neraka. Berinsaflah tuan-tuan yang mulia. Kalau nak berkawan dengan syaitan tu bukan kawan kita. Dia musuh kita. Sufyan nak kawan sangat dengan syaitan. Tak? Dia tak nak bermusuh dengan dia. Nanti dia bergaduh dengan syaitan. Waktu nak masuk neraka, cakap engkau lah punya pasal aku jadi macam ni. Syaitan kata, bila aku kacau kau dah sesat dah. Allah kata dua-dua kamu masuk neraka. Jadi tuan yang boleh, jangan kawan dengan syaitan. Syaitan musuh kita. Kalau kita nak jangan kawan dengan dia, kita mesti lawan dia. Lawan dia dengan apa? Dengan istighfar dan kalimah. Dengan istighfar dan kalimah. Kalimah tu macam mana? Kena cakap kalimah tu. Macam mana? Cara Nabi. Di lorong-lorong, di jalan-jalan. Di bandar, di tempatan kita, di bandar kita, di negara kita, di seluruh dunia. Syaitan kayak gini orang. Aku mesti tahan dia. Macam syaitan lawan saya kan. Dia lawan saya. Tak boleh lawannya. Allah pelihara saya. Yang saya dah rasa gagal lah. Sangat takut kan. Kalau saya boleh buat dengan izin Allah, semua manusia kat dunia ni cakap kalimah. Menjerit-jerit syaitan. Keliling dia. Sebab itu saya orang paling dimusuhi oleh saya. Tak apa. Dia memang musuh saya. Saya mesti musuh dia. Takkan saya nak kawan dengan dia. Allah bagi tahu musuh yang nyata, kita pergi kawan dengan dia. Mana kita tak ikut Allah lah. Okey.